Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sani Yahya dan ini pastinya fokus minggu depan dan juga pelbagai isu berita yang kita dengar dan juga kita ikuti sama ada menerusi media arus perdana ataupun di media-media sosial. Dan pastinya saya akan membawakan kepada anda beberapa elemen penting dan juga fokus minggu depan. Antaranya adalah eksklusif di Astro Awani berkaitan dengan Star at Awani yang menampilkan juara All England Lee Zijia yang nantinya saya akan bersama dengan Hasimi Muhammad untuk kita memahami dengan lebih lanjut sebenarnya apa fokus yang kita akan bawakan untuk siarannya nanti. Dan selepas itu turut menjadi berita dan juga fokus utama adalah berkaitan dengan siasatan berkenaan dengan video promosi judi dalam talian yang bertemakan sambutan raya yang tular di media sosial, dan hari ini satu lagi video seakan-akan perkara yang sama juga berkaitan dengan raya dan juga judi akan saya bawakan kepada anda, dan juga itu mungkin antara yang akan menjadi fokus sepanjang minggu hadapan. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan trend jangkitan baru COVID-19, pemantauan peningkatan kes dan sebagainya. Turut menjadi tumpuan minggu depan adalah berkaitan dengan pemberian vaksin kepada golongan warga emas berusia 60 tahun ke atas dalam fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dan juga turut menjadi fokus adalah berkaitan dengan bagaimana untuk kita melihat kepada SOP Bazar Ramadan yang dinyatakan oleh Menteri berkaitan sebelum ini akan mengambil masa 5 ke 6 hari selepas beroperasi. Apa tindakannya dan juga mungkin ada penambahbaikannya, itu juga yang akan kita saksikan sepanjang fokus berita Astro Awani minggu hadapan, dan juga berkaitan dengan prosiding rayuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang memasuki minggu ketiga. Jadi saya rangkumkan antara 8 elemen penting dan juga 8 fokus minggu depan. Baik, untuk diskusi pertama ini saya nak memberi fokus dan juga memberi tumpuan kepada apa yang berlaku hari ini dan juga semalam apabila kita dikejutkan dengan video tular berkaitan dengan video raya yang mempromosikan judi, dan juga banyak rentetan dan juga susulan daripada isu berkenaan. Dan hari ini menerusi satu sidang media yang diadakan oleh pihak polis, yang mana polis sedang mengesan seorang lelaki dipercayai bertindak sebagai ejen kepada pembikinan dua video judi raya secara dalam talian yang tular di media sosial sejak semalam. Dan menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah, lelaki berusia 35 tahun itu dikehendaki kerana terlibat dalam sebaran video mempromosikan perjudian dalam talian. Dan terbaru yang dinyatakan polis bahawa pihaknya telah menahan seorang suspek yang boleh membantu siasatan dalam kes tersebut, iaitu yang berkaitan dengan video pertama yang tular berkenaan. Dan juga polis ada maklumat seorang lelaki bernama Loh Ki Ho berumur 35 tahun yang dipercayai boleh membantu siasatan berhubung dengan video berkenaan. Jadi kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Daerah Dang Wangi ini. Kita percaya video tersebut yang cuba mempromosikan judi online ketika umat Islam menjalani ibadah puasa adalah satu perbuatan yang sangat jelas tidak menjaga sensitiviti
umat Islam di negara ini. Seperti mana kita sedia maklum bahawa judi ini adalah haram. Apatah lagi ianya dipromosikan di dalam bulan Ramadan ketika umat Islam di Malaysia ini menjalani ibadah puasa. Justru pihak PDRM menasihatkan dan meminta mereka yang terlibat dalam pengeluaran video ini, sama ada pelakon, penerbit ataupun siapa juga yang terlibat, kerana kita tidak pernah berkompromi dengan sebarang kegiatan, apatah lagi kegiatan perjudian. Kerana mempromosikan judi online menggunakan video ataupun dengan apa cara sekalipun, sama ada secara fizikal ataupun melalui media sosial, adalah satu kesalahan yang boleh kita siasat di bawah Seksyen 4(1) Subsection G Akta Rumah Judi Terbuka, yang mana apa-apa perbuatan menerbitkan, menghasilkan apa-apa bentuk yang mempromosikan kegiatan judi adalah satu kesalahan. Dan pastinya belum lagi reda dengan kewujudan satu video lagu raya yang promosikan kegiatan judi semalam. Terdapat satu lagi lagu raya dengan modus operandi sama dikesan tular hari ini. Dan itu menerusi sidang media yang diadakan pada tengah hari tadi, yang seterusnya menjurus kepada beberapa individu dan juga lagi diburu oleh polis untuk membantu siasatan. Tetapi untuk kita bercakap dengan lebih lanjut perkara ini bukan sahaja berkaitan dengan perjudian, tetapi kita nak bercakap berkaitan dengan sensitiviti dan melihat kepada apa mungkin jangkaan yang kita boleh rasakan dan yang boleh kita mainkan minggu hadapan, khususnya dalam berita dan sebagainya. Jadi saya nak terus sahaja ketika ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zin yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya Prof, ini salah satu perkara yang untuk kita lihat bukan saja hari ini tetapi untuk kita memandang ke depan berkaitan dengan sensitiviti, khususnya berkaitan dengan perkara yang perlu kita faham ketika bulan Ramadan dan sebagainya, halal dan haram. Bagaimana Prof melihat kepada konteks ini dalam kita memacu sebuah negara yang dalamnya ada kepelbagaian tetapi memahami kepelbagaian berkenaan dengan baik, dengan unsur-unsur yang lebih positif, Doktor? Okey, terima kasih. Saya melihat isu video promosi judi ini satu perkara yang sangat mencabar sensitiviti masyarakat Islam dan juga rakyat secara keseluruhannya di Malaysia, kerana ia tidak sepatutnya berlaku ketika umat Islam menjalani ibadah puasa. Dan dalam hal ini saya suka melihat dalam tiga konteks. Yang pertamanya, saya melihat bagaimana video promosi judi ini telah mencabar nilai beragama dalam negara kita. Kerana kita tahu bahawa judi ini sesuatu yang dilarang dalam agama Islam, dan saya percaya bahawa agama-agama lain juga tidak menggalakkan ataupun melarang penganut mereka berjudi dan sebagainya. Ini saya lihat sebagai satu krisis nilai dalam masyarakat kita, kerana ada pihak yang cuba untuk mencabar nilai beragama yang sangat penting dalam kita mewujudkan sebuah negara, sebuah masyarakat yang sangat membina pada masa akan datang. Yang keduanya, kalau kita melihat dari segi video ini juga sebenarnya mencabar nilai kemanusiaan, kerana amalan judi ini bukanlah suatu perkara yang baik, kerana ia boleh menimbulkan keretakan dalam masyarakat kita. Bagaimana judi ini memberi ruang kepada manusia untuk mendapat wang secara singkat,
adanya penipuan-penipuan dan sebagainya. Jadi ia juga mencabar nilai kemanusiaan selain daripada nilai beragama yang cuba untuk kita pupuk dalam masyarakat kita. Dan yang ketiga, saya melihat video promosi judi ini juga sebenarnya mencabar nilai kebebasan yang dijamin dalam perlembagaan kita lah. Di mana nilai kebebasan ini cuba dicabar, diubah oleh setengah pihak yang tidak memahami dengan memberikan ataupun menyediakan kandungan iklan yang tidak menjaga sensitiviti masyarakat Islam khususnya. Kerana kita tahu bahawa kebebasan yang diperuntukkan kepada kita bukanlah kebebasan yang mutlak, kebebasan yang terikat dengan nilai-nilai agama, yang terikat dengan nilai timur kita dan apatah lagi Islam itu sebagai agama rasmi. Jadi apa yang saya melihat video promosi judi ini bukanlah suatu event yang kita boleh lihat begitu saja, tetapi ianya telah mencabar nilai beragama, nilai kemanusiaan dan juga nilai kebebasan yang kita perjuangkan. Dan kesimpulannya saya dapat melihat ini satu krisis nilai dalam masyarakat kita kerana masyarakat ada segelintir masyarakat yang tidak sensitif dengan nilai beragama, nilai kemanusiaan dan nilai kebebasan yang sekian lama kita pertahankan sejak kita merdeka. Doktor, kita tahu polis akan melaksanakan tanggungjawab dan juga tugasnya memburu di sebalik yang mengeluarkan video berkenaan ataupun ejen pembikinan video berkenaan. Tetapi dalam konteks lain, kita bercakap berkaitan dengan manusiawi, kemanusiaan itu pastinya kita ada reaksi-reaksi yang mungkin pelbagai dalam masyarakat. Ada yang mungkin ekstrim, meletakkan ataupun memberi komen yang melebihi paras sepatutnya di media sosial contohnya. Tetapi dalam konteks ini, apa yang perlu masyarakat dan juga orang ramai memahami supaya tidak lagi keadaan kecam itu kecamlah, tetapi untuk tidak lagi mengeruhkan keadaan dengan situasi bulan baik Ramadan seperti ini, Doktor? Saya kira pihak berkuasa, pihak polis telah melakukan tindakan yang pantas dan sebagai masyarakat biasa kita sewajarnya meletakkan kepercayaan kepada pihak polis untuk menguruskan isu-isu sebegini. Tetapi kita tidak boleh menafikan komen-komen netizen, masyarakat kita yang agak terusik dengan perkara sebegini, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Cuma saya sangat risau juga kerana walaupun video promosi judi ini telah diberhentikan, tetapi kita harus ingat bahawa video-video sebegini ia boleh mempengaruhi masyarakat kerana kita tahu bahawa dalam keadaan yang sukar sebegini, kita nak menangani COVID-19, ada masyarakat yang kehilangan pendapatan, pengurangan pendapatan dan sebagainya. Jadi mungkin ada mereka yang terpengaruh dengan kaedah-kaedah sebegini untuk mendapatkan wang dengan lebih senang, lebih mudah dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak polis itu satu perkara yang baik. Satu perkara yang saya cuba tekankan di sini ialah masyarakat perlu lebih matanglah dalam menangani hal ini. Kita tahu bahawa isu-isu sebegini sebenarnya boleh merobek nilai perpaduan dalam masyarakat kita kerana apabila sudah ada ketidakpuashatian, apabila komen-komen itu dimuatkan dalam sosial media, sudah tentu dia akan dapat mengeruhkan nilai perpaduan dalam masyarakat kita, apatah lagi ia melibatkan beberapa kaum tertentu dalam pembikinan video ini. Jadi masyarakat kita perlu meletakkan kepercayaan yang penuh kepada pihak berkuasa untuk menyelesaikan isu ini dan kita harap tindakan tegas perlu diberikan kerana kita tidak mahu ada pihak yang mengambil kesempatan di atas kesulitan masyarakat kita dalam berhadapan dengan impak COVID-19 ini. Doktor, sikit masa lagi saya nak bertanya berkaitan dengan khilaf
ini berkaitan dengan mungkin pelakon dalam video berkenaan. Sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan khilaf ataupun tersalah membuat penilaian berkaitan dengan sensitiviti dan sebagainya. Bagaimana untuk kita menilai perkara ini dalam diri setiap manusia untuk kita faham bahawa ada yang boleh dan juga ada yang tidak boleh secara khususnya untuk kita mendalami perkara ini supaya ia lebih jelas, Doktor? Hmm. Itulah sebenarnya bukan sahaja berlakon tetapi apa juga yang kita lakukan mestilah dengan ilmu. Kita mesti ada maklumat yang jelas, yang terperinci tentang apa yang ingin kita lakukan. Apatah lagi perkara itu melibatkan pendapatan kita, periuk nasa kita dan sebagainya. Jadi saya kira kita mesti ada ilmu dan juga maklumat yang jelas supaya kita tidak terperangkap di kemudian hari. Sudah tentu pelakon-pelakon yang terlibat dalam video itu mungkin sudah dijelaskan ataupun tidak dijelaskan sepenuhnya daripada pihak produksi, tetapi bagi saya apa yang penting ialah ilmu itu penting. Apa yang kita nak lakukan mestilah berasaskan pada ilmu dan kita mesti melihat kehadapan apakah implikasi terhadap apa yang kita lakukan itu. Dan saya harap ia menjadi pengajaranlah kepada pelakon-pelakon yang terlibat dalam video promosi judi itu supaya mereka lebih berhati-hati dan bukan sahaja mereka tetapi semua yang terlibat dalam sama ada industri seni ataupun sebagainya. Apa yang mereka lakukan itu, karier mereka itu mesti berandaskan kepada ilmu dan maklumat yang jelas supaya mereka tidak dipergunakan sewenang-wenangnya oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Rizani Muhammad Zain, pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Kenegaraan, Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Dan pastinya berita ini kami akan bawakan dari semasa ke semasa untuk kita melihat kepada perkembangannya dan juga apa rentetan seterusnya berhubung dengan isu dan juga video tular berkaitan dengan raya judi ini. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Fokus minggu depan. Baik, kembali dalam Fokus minggu depan. Jangan lupa untuk anda yang mungkin mahu saksikan istiadat pemakaman Putra Philip malam ini bersama dengan Luqman Haris yang anda boleh saksikan menerusi media digital di Astro Awani dan juga di Astro Awani 501. Baik, selain daripada itu kita nak berkongsi juga menerusi Fokus minggu depan. Pastinya ini berhubung kaitlah dengan COVID-19. Ini perkara yang kita lalui sejak setahun yang lalu dan setiap hari kita nak mengetahui apakah perkembangan terkini khususnya berkaitan dengan COVID-19, terutamanya berkaitan dengan jumlah jangkitan. Dan menerusi apa yang dicatatkan hari ini 17 April 2021, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah sebanyak 2,331 kes dengan jumlah kumulatif keseluruhan adalah 372,859 kes. Dan kalau melihat kepada pecahan kumulatif dan juga pecahan terkini jumlah COVID-19 yang mana Selangor dengan catatan 751, Sabah 163, Johor 100 kes dan wilayah persekutuan sebanyak 252 kes. Dan Sarawak turut tinggi catatannya adalah sebanyak 512 kes. Dan perkembangan lain berhubung dengan COVID-19 ini akan kami bawakan kepada anda menerusi buletin-buletin berikutnya. Tetapi untuk makluman anda, Fokus minggu depan juga kita membawakan kepada anda fasa kedua pemberian vaksin COVID-19. Kita telah melepasi fasa pertama yang melibatkan dos pertama dan juga dos kedua untuk barisan hadapan, dan selepas ini kita akan menyaksikan mereka yang berusia 60 tahun ke atas untuk menerima vaksin COVID-19. Tapi dalam pada itu, isu-isu lain yang mungkin menjadi fokus dan juga berita yang menjadi fokus minggu depan adalah berkaitan dengan kenaikan harga barang dan juga harga makanan, kan? Sebab
ialah kita dalam bulan dan juga fasa Ramadan ini, menjelang raya ada saja yang tak cukup, mencukupi, ada kenaikan dan sebagainya. Ini saya nak kongsikan dengan anda berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertanian Industri Makanan 2 Datuk Cik Abdullah Mat Nawi yang katanya pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi mengatasi kenaikan harga ayam, sayur dan barangan makanan yang lain, dan katanya peningkatan harga mungkin disumbangkan beberapa faktor termasuk kos pengangkutan dan juga harga makanan ayam. Jadi kita dengarkan sedikit apa yang dinyatakan oleh beliau. Kenaikan harga ni mengganggu jugalah rakyat. Jadi dan kerajaan ada dua kementerian yang berbeza. Satu, kita pastikan pengeluaran makanan di Kementerian Pertanian ini. Ada lagi kementerian yang mengawal harga dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita mengharapkan penternak-penternak, pengedar-pengedar dan semua pihak yang berada dalam rantaian bekalan makanan ini tidak memanipulasikan suasana, tidak mengambil kesempatan musim hari raya dan sebagainya untuk mencari keuntungan mudah dan sebagainya. Kita tidak nafikan ada faktor-faktor yang menyebabkan kos pengeluaran bahan makanan ini meningkat. Itu kita tidak nafikan. Namun saya mengharapkan supaya tidak ada pihak yang memanipulasikan, mana exaggerate lah dengan kenaikan harga dan sebagainya. Dan seterusnya, Datuk Cik Abdullah Mat Nawi turut beri jaminan bekalan daging lembu dalam negara juga mencukupi sepanjang bulan Ramadan hingga musim perayaan Aidilfitri nanti. Dan katanya sebanyak 10,000 metrik tan bekalan daging telah diperuntukkan untuk keperluan Ramadan dan juga Aidilfitri. Bekalan daging ini adalah mencukupi untuk musim perayaan pada kali ini. Berapa ribu tan metrik itu dalam jangka masa berapa? Maknanya untuk jangka masa sekarang ni, jadi keperluan untuk sampai ke musim perayaan itu 10,000 metrik tan. Dan kita menjangkakan pengeluaran campur dengan import. Pengeluaran kita ada dalam 9,000 metrik tan, manakala yang import masuk dalam 27,000 metrik tan. So total kita ada dalam 36,000 metrik tan. Jadi adalah mencukupi untuk tempoh perayaan ini. Baik, daripada laporan dan juga fokus itu, kita nak beralih kepada Star at Awani yang sebelum ini kita bawakan contohnya seperti Ziana Zain dan sebagainya. Tetapi untuk siaran esok, Star at Awani akan bersama dengan juara All England Lee Zijia, dan juga ia disediakan oleh wartawan esok Awani Hasimi Muhammad yang juga pantas dan juga lantas bermain badminton. Kita nak terus saja bersama dengan Hasimi. Hello Hasimi. Ya Hasimi, kalau Hasimi boleh kongsikan siaran esok bagaimana dan juga sebenarnya apa fokus Hasimi bersama dengan juara All England ini? Hasimi? Baik, nanti kita cuba dapatkan Hasimi sebab Star at Awani dengan juara All England kami akan bawakan kepada anda esok kira-kira dalam pukul 11 pagi, dan pastinya ini merupakan satu temu bual khas wartawan esok Awani Hasimi Muhammad bersama-sama dengan Lee Zijia untuk melihat kepada perjalanan daripada awal beliau menyertai dan juga menceburkan diri dalam sukan badminton ini. Hasimi sudah berada di talian ketika ini. Hasimi, apa fokusnya dan juga apa cerita berkaitan dengan Lee Zijia yang Hasimi jumpa ini? Baik, terima kasih Ehsan di studio. Kalau kita siapkan package temu bual bersama Lee Zijia, ini rindu jugalah kita bersama Ehsan untuk turun padang untuk bermain dengan badminton, dan kita bercakap dengan perkara itu. Namun kalau kita boleh gambaran sedikit untuk esok siaran pukul 11 pagi, boleh tonton di YouTube dan Facebook Astro Awani. Gambaran kita cuba bawakan dalam temu bual bersama dengan Zijia ini adalah daripada bagaimana kelahiran pemain berusia 23 tahun ini kita garapkan dari sejak kecil sehinggalah kepada permulaan kerjaya beliau 13 tahun sehinggalah 10 tahun kemudian
Jizya berjaya mengharumkan nama negara dengan menobatkan ataupun bergelar sebagai juara seluruh England. Namun kita cuba bawakan juga di sebalik kepada kejayaan manis yang dimiliki ataupun dimenangi oleh Jizya. Ini adalah bagaimana rintangan-rintangan yang dihadapi oleh anak kelahiran Kedah ini. Kritikan-kritikan diberikan kepada beliau sehingga kan beliau memaklumkan ataupun mengakui bahawa pernah kehilangan arah, hilang keyakinan diri disebabkan oleh kritikan-kritikan dilemparkan. Dan perkara ini kita perlu cuba sampaikan mesej kepada rakyat Malaysia bahawa perkara ini besar impaknya kepada seorang pemain, mungkin bukan sahaja Jizya tetapi juga atlet-atlet lain. Sebaliknya sokongan perlu diberikan sekiranya mereka gagal, prestasi hamba dan sebagainya, dan sehinggalah prestasi ataupun kejayaan itu dikecapi. Itu perkara ataupun garapan yang cuba kita bawakan daripada debaran sehinggalah kepada kemuncaknya, sehinggalah kepada masa depannya misi untuk bergelar pemain nombor 1 dan juga harapan untuk kita kecapi pingat emas pertama di Sukan Olimpik itu, Ehsan. Dan juga tak boleh sembang banyak-banyak sangat Simi sebab kena tengok esok pukul 11 pagi kan? Betul, Ehsan. Esok sediakan raket sekali di hadapan TV. Ya. Baik, terima kasih Hasimi Muhammad. Kita bawakan kepada anda mungkin setiap minggu Star at Awani ini untuk kita bawakan cerita di sebalik apa yang mereka lalui, bukan sahaja artis ataupun berkaitan dengan sukan dan sebagainya, tetapi apa sahaja sudut dan juga dimensi yang kami bawakan kepada anda untuk kita melihat kepada sisi yang berbeza daripada seorang bintang yang dilahirkan di Malaysia. Baik, itu sahaja waktu yang kita ada untuk fokus minggu depan. Saya tinggalkan anda sekali lagi untuk 8 item ataupun 8 perkara yang mungkin menjadi fokus kita sepanjang minggu depan. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.